Ketika mereka telah sampai di ketinggian gunung, maka anak muda itu berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sesuai kehendak-Mu." Tiba-tiba gunung itu bergoncang keras dan semua orang yang membawanya tergelincir jatuh. Setelah itu sang pemuda berjalan sampai ke tempat sang raja. Raja terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?" Anak muda menjawab, "Allah telah mencukupkan aku dari mereka." Lepas tu raja tu pun mengarahkan kepada tentera-tentera dia untuk membawa budak, bawa budak lelaki ini, gulam ini, pergi ke sungai, ke laut, bawa dalam kapal. Lepas tu dia kata, bila sampai ke tengah laut, tunggu dan beritahu kepada dia, kalau kamu keluar daripada agama kamu ini, aku akan bebaskan kamu. Tetapi kalau tidak, kamu akan ditenggelamkan ke dalam laut. Dia bawalah anak muda ini masuk ke tengah laut. Lalu anak ini pun berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sesuai kehendak-Mu." Maka Allah Subhanahu Taala pun menenggelamkan semua tentera-tentera yang membawa budak ini untuk membunuh dia. Allahu Akbar. Kemudian anak muda itu pun datang jumpa dengan raja itu semula. Raja pun tanya, "Apa yang terjadi kepada kawan-kawanmu, yang ni orang yang dah bawa kamu tadi tu?" Allah Subhanahu Taala telah mencukupkan aku dari mereka. Lalu anak muda tu cakap, "Macam inilah, wahai raja, kalau kamu benar-benar nak membunuh aku, macam ni, kamu kumpulkan semua rakyat jelata. Lepas tu kalau kamu nak bunuh aku, kemudian saliblah aku di sebatang batang kayu. Ambil anak panah, kemudian ambil anak panah aku punya ni. Lepas tu sebutlah Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak muda itu." Kalau kamu melakukan perkara yang sedemikian, kamu pasti akan dapat membunuh. Raja tu pun buat. Dia ambil anak panah, dia kumpulkan semua rakyat jelata, letakkan budak ini di palang salib. Kemudian ambil anak panah dan melepaskan anak panah tersebut terhadap anak muda ini dengan menyebut Bismillah, dengan nama Allah, Tuhan budak. Terkenalah anak panah itu di pelipisnya, dan anak muda itu meletakkan tangan di tempat terkena panahnya dan akhirnya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila perkara tersebut dilihat oleh rakyat jelata ketika itu, maka mereka semua telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman dengan Tuhan budak ini. Berkatalah seseorang kepada sang raja, "Tahukah kamu apa yang selama ini kamu khawatirkan? Demi Allah, hal itu telah tiba waktunya kepadamu. Semua orang benar-benar telah beriman." Lantas raja pun memerintahkan untuk dikorek parit dan diberi pilihan kepada mereka. Dalam parit itu dinyalakan api di dalam parit tersebut. Diberi pilihan kepada mereka, sama ada kamu beriman kepada aku, kamu percaya kepada aku sebagai Tuhan, ataupun kamu akan dihumbankan ke dalam parit yang dipenuhi dengan api. Lantas orang-orang datanglah cepat dan saling mendorong sampai tiba saatnya seorang perempuan yang memiliki anak yang sedang disusuinya. Seperti wanita tersebut merasa ragu untuk terjun ke dalam api, sehingga bayi tersebut berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Demikianlah cerita.
yang sambung daripada siri yang lalu berkenaan dengan Ashabul Ukhdud. Dalam kita membicarakan tentang surah Al-Buruj. Jadi kisah ni dinukilkan oleh diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, menceritakan kepada kita satu kisah yang panjang, Ashabul Ukhdud. Tak silap dulu pernah ada satu buku yang mengupas berkaitan dengan hadis ini, menceritakan panjang lebar tentang Ashabul Ukhdud yang menunjukkan suatu perjuangan umat yang terdahulu. Ada setengah riwayat kata perkara ini berlaku zaman fatrah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah benar ini menanya petunjuk kepada kita, terutamanya umat akhir zaman yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu menyelamatkan budak ini pada awal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dia dengan kejayaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada usaha dia, hasil daripada syahid dia di jalan Allah SWT, Allah SWT telah memberikan hidayah kepada seluruh rakyat jelata. Kemudian kisah ni banyaklah riwayat. Ibn Ishaq pun juga telah mengemukakan kisah ini dalam As-Sirah, yang disebutkan siapakah nama-nama orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ala kulli hal, kita mengambil pengajaran i'tibar daripada hadis ini bahawa Allah SWT akan memelihara orang yang memperjuangkan agamanya dan memberikan kejayaan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat yang ke-10 Allah SWT sebut kembali, mengulang kembali, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang mendatangkan cubaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang mukmin, laki-laki dan perempuan, yakni membakarnya. Cerita dalam kisah ni demikian dikata Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak dan Ibn Abzar. Lalu mereka tidak bertaubat, thumma lam yatubu, yakni tidak meninggalkan apa yang mereka lakukan, tidak menyesal apa yang telah berlaku darinya, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabun alim. Dan bagi mereka mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar, sehingga balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Al-Hasan Al-Basri berkata, perhatikanlah kepada kemuliaan dan kebijaksanaan ini. Lihatlah mereka telah membunuh wali-wali Allah, namun bersama dengan itu Allah tetap mengajak mereka untuk bertaubat dan meminta ampun. Begitulah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahsyatnya perbuatan manusia ni. Bukan perbuatan yang sikit-sikit, perbuatan membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, membunuh orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap kasih dan sayang kepada hamba-Nya, menuntut hamba-Nya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecil dosa orang ni. Dosa dia membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, membunuh orang, sampai cerita tadi membunuh anak kecil sama-sama dengan ibunya. Tapi Allah SWT masih lagi menawarkan taubat kepada hamba. Jadi kita yang taklah bersama dosa kita nak berbanding dengan dosa orang tadi, kan, dosa pemimpin tadi yang membunuh rakyat jelatanya. Kita pun dituntut untuk bertaubat, sentiasa bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita yang lalu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengkabulkan, kan, insya-Allah.
Lalu Allah SWT tutup ayat ini daripada ayat 11, ayat tutup surah ni dengan kalimah beberapa ayat daripada ayat 11 sampai ayat ke-22. Kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sungguhnya azab Tuhanmu sangatlah keras. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang akan menghidupkan kembali makhluk tersebut. Dialah yang maha pengampun, maha pengasih, yang memiliki arash lagi maha mulia, maha berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Sudahkah sampai kepada memberita tentang bala tentera penentang, iaitu Fir'aun dan Thamud. Memang orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lepas. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 11 hingga 22. Inilah ganjaran Allah SWT kepada kita orang yang beriman dan buat amal soleh, amal kebajikan. Allah SWT akan mengurniakan kepada kita syurga yang mana di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dan orang yang engkar kepada perintah Allah SWT, bagi mereka azab neraka Jahannam. Dan orang yang masuk syurga Allah Ta'ala adalah orang-orang yang berjaya. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar kepada orang yang beriman macam kita. Kita sudah tentulah nak suatu kemenangan, kejayaan dalam kehidupan kita. Betul? Kan? Kita berniaga, kita nak berjaya dalam perniagaan kita. Kita berkeluarga, kita nak berjaya dalam keluarga kita. Happy ending story. Begitulah juga dalam kehidupan kita. Kejayaan sebenar dalam kehidupan apabila manusia ini berjaya masuk syurga Allah Ta'ala. Jadikan fawzul kabir. Nak apa lagi? Ambil tangan, letak di dada, tanya diri sendiri, apakah yang aku mahu daripada kehidupan ini? Falahum adabu jahannam, falahum adabu inna batasha rabbika syadid. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras, yakni azab dan hukuman Allah sangatlah keras, besar dan kuat terhadap musuhnya, selalu mendustakan para rasulnya dan menyelisihi urusannya. Sungguh Allah Ta'ala memiliki kekuatan yang kukuh, yang dengan kehendaknya mampu menjadikan sesuatu seperti kedipan mata atau lebih cepat lagi daripada itu. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Benda yang dah pastinya tidak terjangkau oleh pemikiran kita, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang akan menghidupkan kembali
penciptaan ini. Allah SWT menyangkal pemikiran, pendapat setengah manusia yang tidak percaya kepada kehidupan selepas kematian. Dia kata benda dah mati, macam mana boleh hidup? Allah SWT bagi tahu kepada kita, aku memulakan kamu penciptaan daripada tidak ada apa-apa. Benda itu lebih ajaib lagi daripada menghidupkan benda yang mati. Yang pernah hidup, kemudian mati, nak hidupkan balik. Yang mana lagi sukar, yang mana lagi susah? Nak hidupkan sesuatu daripada benda yang tidak ada, macam awal penciptaan, yubdi'u, dan akan menghidupkan kembali, wa yu'idu, akan menghidupkan kembali daripada kematian yang kedua. Tidak ada yang dapat menghalang daripada kuasa Allah SWT. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Manusia yang sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah SWT pasti akan mengampunkan. Orang yang selalu minta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah SWT pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Al-Wadud dikatakan oleh Ibn Abbas, iaitu yang dicintai, yang memiliki arash, yakni pemilik arash yang agung dan tinggi di atas seluruh makhluk. Firman-Nya Al-Mujidu, yakni maha mulia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat maha mulia, maha berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Ini Allah SWT sebut sifat-sifat Allah Ta'ala, supaya kita kenal dengan Allah SWT, dengan siapa Tuhan yang kita mengabdikan diri kepada. Fa'alul lima yurid, Dzul arsyil majid, Ghafurul wadud. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengampun dan penyayang, yang memiliki arash, yang maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Ini keyakinan kita lah, kan? Bila bagi umat akhir zaman ini yang jauh dengan zaman Nabi Muhammad SAW, Allah SWT tinggalkan Al-Quran supaya kita kenal siapa pencipta kita, supaya kita belajar daripada Al-Quran, belajar daripada lidah para alim ulama. Yakni apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya kerana keagungan, kekuasaan, hikmah dan keadilan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq. Di penghujung kematian, ada yang berkata kepadanya, apakah doktor, tabib telah memeriksamu? Ia menjawab, ya. Mereka bertanya, apa yang dikatakan kepadamu? Ia menjawab, dia berkata kepadaku, sesungguhnya aku berbuat apa yang aku kehendaki. Yani Allah SWT berbuat apa yang Allah SWT kehendaki. Firman Allah Ta'ala, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentera penentang, yakni Fir'aun dan Thamud? Hal ataka hadithul junudi Fir'auna wa Thamud. Allah Ta'ala tanya, tahukah kamu, dah sampai ke cerita tentang Fir'aun dan Thamud, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengazab mereka ketika di dunia ini lantaran daripada mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beriman, lantaran daripada tindakan mereka melakukan perkara maksiat, menentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengazab mereka. Walilladzina kafaru fi takdzib. Mereka telah, sungguhnya Tuhan, azab Tuhanmu adalah sangat keras. Inna batasha rabbika lasyadid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghukum mereka. Orang yang zalim, dia akan menghukum dengan hukuman yang keras, pedih lagi menyakitkan. Hukuman zat yang maha mulia lagi maha berkuasa. Balil ladina kafaru fi takrib wallahu min waraihim muhit. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Ini memang sifat orang kafir. Padahal Allah SWT mengepung dari belakang mereka.
sehingga tidak dapat lepas, yakni dia menguasai mereka, meliputi hingga mereka tidak boleh luput, hilang darinya dan tidak pula melemahkan. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang mulia dan agung, fi lauhil mahfuz, dia tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz, yang berada di tempat yang paling tinggi, terjaga dari penambahan dan pengurangan, penyimpangan dan perubahan. Al-Hasan Al-Basri kata, sesungguhnya Al-Quran yang mulia ini berada di sisi Allah SWT di lauh mahfuz, diturunkan oleh Allah SWT sesuai kehendaknya kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan makhluk. Ya, Allah SWT memelihara Al-Quran sehingga ke akhir zaman, sehingga manusia yang terakhir sekali hidup di atas muka bumi Allah SWT ini, Allah SWT akan sentiasa memelihara Al-Quran. Marilah kita sama-sama memelihara Al-Quran, rajin membaca Al-Quran dan mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala.